dekat tu pagi tadi. Kopi lah. Kopi tadi. 2-3 orang. Satu waiter kopi. Tak jumpa pun dengan Ustaz. Pasal kopi pagi awal pukul 8.30, 9 ni tu lah. Ustaz lewat sikit kan? Ustaz mungkin tunggu kat ni kot, masjid kot. Masjid Cangkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dan rahmatnya juga kita semua beroleh kesihatan yang baik sehingga mampu lagi untuk kita terus mengikuti program generasi Al-Quran Surah Tamanjijaya, di mana pada malam ni kita telah memasuki siri yang ke-178. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan semalam, tetamu ataupun khalifah atau ustaz kita pada malam ni telah pun berada bersama-sama kita dalam Google Meet ni. Kawan-kawan kita masih lagi ramai yang akan join sertai, masih lagi belum sertai, jadi kita harap mereka dapat sertai bersama lagi pada malam ni, insyaAllah. Jadi rasanya kita dah boleh mulakan kerana tuan-tuan pun dah berada. Jadi saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan juga ustaz untuk program kita pada malam ni. Jadi bagi memulakan program kita seperti biasa, marilah sama-sama kita buka program pada malam ni dengan sama-sama kita membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan kemarin, tetamu kita pada malam ni adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Anwar bin Rosli, iaitu guru yang bertugas di Maktab Rendah Saimara, Kuala Batas, iaitu Tahfiz Ummul Abad Kuala Batas. Alhamdulillah dah pun bersama kita, jadi kita mengalu-alukan kehadiran Ustaz untuk kali pertama kalinya bersama-sama kita dalam program ni. Jadi terima kasih Ustaz kerana sudi menerima undangan kami untuk menjadi khalifah ataupun guru kami Ustaz yang kita mohon menyertai. Kemudian kami mengadakan program ni adalah supaya setiap malam kami dapat baca 2 muka surah Al-Quran secara berjemaah. Kita tahu memang semua orang baca Al-Quran setiap hari. Ada yang baca sampai 1 juzuk, 2 juzuk dan sebagainya. Tetapi melalui program ni kita dapat baca Al-Quran mengikut sama-sama dengan bacaan Ustaz. Jadi kaedah yang kita gunakan adalah bagaimana kita baca surah Yasin berjemaah, di mana kita ada khalifah. Jadi khalifah akan baca dan kita dengar masing-masing di rumah dan cuba ikut di rumah masing-masing. Macam tu. Sebab kalau kita dalam Google Meet, yang Ustaz pun biasa gunakan selalu, dia tak sesuai untuk kita buka mikrofon semua. Kalau kita on semua mikrofon, nanti bunyi bising. Jadi mikrofon Ustaz saya yang akan pasang, kami akan dengar dan kami akan turut baca di rumah, insyaAllah. Jadi kita akan baca setiap hari 2 muka surat. Jadi untuk untuk baca setiap hari sehinggalah khatam Al-Quran. Jadi untuk khatam Al-Quran,
untuk khatam Al-Quran kita perlukan sebanyak 302 siri. Sebab Al-Quran ada 604 muka surat. Jadi kita perlukan 302 siri. Jadi setiap malam kita jemput ustaz-ustaz yang berbeza untuk menjadi khalifah. Jadi dengan tu kita secara tak langsung dapat berkenalan dengan ramai ustaz-ustaz daripada seluruh negara, insya-Allah. Jadi kebetulan pada malam ni adalah ustaz telah bersedia untuk malam ni, alhamdulillah. Jadi tu yang pertama tujuan kita, dan kita laksanakan program ni sejak daripada 13 Ogos yang pas. 13 Ogos 2021. Jadi malam ni adalah malam yang ke-178 berturut-turut kita adakan setiap malam supaya kita dapat khatam dalam masa 10 bulan lebih kurang. Jadi itu yang tujuan kita yang pertama. Tujuan yang kedua adalah insya-Allah selepas baca Al-Quran, kita jemput ustaz untuk memberikan tazkirah. Jadi secara tak langsung tujuan kami adalah untuk kita dapat ilmu setiap malam sebelum kita tidur. Jadi sebelum kita rehat tidur, sekurang-kurangnya kita dapat sedikit ilmu daripada tazkirah yang disampaikan oleh ustaz setiap malam. Di dalam surat yang kita namakan sebagai surat Fulkan. Fulkan ni kita namakan sebagai kuliah jam 10. Kuliah jam 10 insya-Allah. Selepas selesai kuliah berkenaan, insya-Allah saya akan buka majlis kepada interaksi. Jadi ahli jemaah yang ada di dalam boleh berinteraksi dengan ustaz, nak tanya soalan, nak kongsi pendapat, nak kongsi idea, nak buat pengumuman dan sebagainya digalakkan, tetapi terhad untuk beberapa orang saja mengikut kesesuaian masa yang ada, insya-Allah. Itulah lebih kurang kalunan program kita. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung lagi baca Quran 2 muka surat, iaitu pada kita akan sambung surah An-Nur. Surah An-Nur ayat yang ke-54 sampai 61 di muka surat 357 dan juga muka surat 358. 357 dan 358. Kepada tuan-tuan dan puan yang berada di luar tak memegang mushaf Al-Quran, bolehlah tengok pada skrin, nanti saya akan tayangkan ayat-ayat berkenaan untuk tuan-tuan baca. Okey. Jadi tuan-tuan dia juga digalakkan, sebelum saya serahkan kepada ustaz, saya digalakkan juga tuan-tuan untuk onkan tuan-tuan punya kamera video supaya ustaz dapat melihat murid dapat melihat guru. Jadi supaya dengan itu kita rasa kita bersama dan lebih bersemangat, insya-Allah. Kerana ini adalah adab sunnah yang berlaku di masjid, di surau. Kita mengajar ilmu, ustaz berada di depan mengajak, kita ada di menuntun ustaz di depan bersemuka. Jadi dalam Google Meet ni kita tak bolehlah berdepan fizikal, tetapi kita boleh berdepan dengan kamera, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan pasang sangatlah baik. Jadi kita mengalung-alungkan untuk tuan-tuan pasang kamera itu supaya ustaz dapat melihat juga kita masa kita membaca Al-Quran nanti, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan dah bersedia, insya-Allah sebelum tu, selepas ustaz baca Al-Quran tadi 2 muka surat nanti, insya-Allah saya akan bacakan terjemahan kepada ayat-ayat yang kita baca, insya-Allah. Selepas tu barulah ustaz memberikan tazkirah. Jadi semasa saya baca terjemahan tersebut, sempatlah ustaz menarik nafas untuk bersedia untuk tazkirah Fulkan ini nanti, insya-Allah. Jadi ustaz, tanpa melengahkan masa lagi tuan-tuan dan puan, saya menyerahkan program siri yang ke-178 ini kepada Al-Fani Ustaz Muhammad Anwar Rosli untuk bacaan Al-Quran kita surah An-Nur ayat 54 sampai 61. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Cikgu Rahim, Tuan Haji Abdul Rahim di atas undangan pada malam ni. InsyaAllah ibu-ibu ayah-ayah sekalian, insyaAllah kita akan sama-sama membacakan surah An-Nur pada ayat 54 muka surat 357 dan juga sehinggalah ke ayat ke-61 2 muka surat, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita boleh mula tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله الآيات والله حكيم وإذا بلغ الأطفال الحلم فليستأذنوا كما استأذن من قبل ذلك يبين لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن
جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن بيوتكم بيوت إخوانكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو ما ملكتم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat lagi meneruskan bacaan dua muka surat Al-Quran kita bersama-sama mengikut bacaan ustaz kita, jemputan kita. Jadi Alhamdulillah kita telah pun selesai membaca An-Nur, surah An-Nur ayat 54 sampai 61 pada malam ni. Jadi seterusnya insya-Allah saya akan bacakan terjemahan kepada ayat yang kita baca sebentar tadi supaya dengan ini dapatlah sedikit sebanyak kita memahami apa yang Allah firmankan kepada kita yang kita baca supaya dengan itu akan menjadikan kita lebih bertakwa dan beriman kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang terjam dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajipan Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya dan kewajipan kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, nescaya kamu mendapat petunjuk. Kewajipan Rasul hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan jelas. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang membuat kebaikan bahawa dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sesungguhnya dia akan meneguhkan mereka dengan agama yang telah dia redai. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka daripada ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Janganlah engkau mengira bahawa orang-orang yang kafir itu dapat luput daripada siksaan Allah di bumi.
sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya lelaki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh dewasa meminta izin kepada kamu sebanyak 3 kali, iaitu sebelum solat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian untuk berehat di tengah hari, dan setelah solat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain daripada 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu sebagaimana kamu atas bahagian yang baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan para perempuan tua yang telah berhenti daripada haid dan mengandung, yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar. Mereka dengan tidak bermaksud menampakkan aurat tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidak ada halangan bagi orang buta dan tidak pula bagi orang tempang. Tidak pula bagi orang sakit dan tidak pula bagi dirimu untuk makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapa-bapamu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang lelaki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapamu yang lelaki, di rumah saudara-saudara bapamu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang lelaki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, dan di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, dan yang bererti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkat dan baik di sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu mengerti. Sadaqallahul azim. Demikianlah firman Allah yang maha. Alhamdulillah, kita dah sama-sama mendengar terjemahan daripada ayat yang kita baca sebentar tadi. Semoga ianya dapat memberikan kita lebih faham apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat-ayat yang kita baca, insya-Allah. Seterusnya, kita masuk ke slot full tank hingga jam 10. Dengan ini saya menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Anwar bin Rusli untuk tazkirah pada malam ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih sekali lagi pada Cikgu Rahim, guru saya waktu di SMKI Gunung Tebal. Tahun 2002 kan, last bersama dengan Cikgu Rahim di Gunung Tebal, dan seterusnya kepada guru-guru dan juga ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni Allah SWT takdirkan kita dapat bersama-sama dalam ruangan maya ini untuk kita sama-sama membaca Al-Quran, sama-sama kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Sayyidina Uthman bin Affan, "Law anna qulubana tahurat ma syabi'at bil kalami rabbina wa inni la akrahu an ya'ti alayya yawmun la anzuru fil mushaf." Ini kata-kata Sayyidina Uthman yang bermaksud, kalau seandainya hati kita suci, hati itu tidak akan kenyang dari kalam roh kita. Dan sesungguhnya aku tidak suka jika berlalu suatu hari aku sama sekali tidak memandang kepada mushaf. Ini kata Sayyidina Uthman yang disebut daripada kata-katanya ini. Dia kata kalau hati kita bersih,
insya-Allah kita akan rasa sentiasa nak lagi baca Al-Quran. Kan? Itu tanda-tanda kita nak check hati kita bersih ni. Kan? Kita rasa nak habis baca 2 muka, nak baca lagi. Setiap hari tu kalau tak baca Quran, rasa macam ada satu something wrong. Kan? Satu rasa benda yang tak sempurna dalam kehidupan seharian kita. Kan? Jadi kita bila nak bersahabat dengan Quran ni, mau kena ada rasa tu dalam diri kita. Bila kita tak baca Quran sehari tu, kita rasa ada satu yang tak sempurna dalam seharian kita. Kan? Jadi itulah ibarat hubungan kita dengan Al-Quran. Kerana apa? Quran ni dia akan menjadi syafi'an li ashabih, pensyafaat kepada ahli-ahlinya, kepada kawan-kawannya. Kan? Kita perlu dengar hadis selalu, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Kan, baca Al-Quran, Quran akan jadi syafaat kepada ashab, kepada kawan-kawan dia. Jadi kepada siapa yang kawan-kawan ni? Bukan Quran jadi syafaat kepada semua orang, tapi kepada ashabnya sahaja, kepada kawan-kawannya sahaja, iaitu orang yang sentiasa waktu kehidupan dia sentiasa berhubung dengan Al-Quran. Kan? Sikit tak apa, janji kita istiqamah. Kan? Kita istiqamah setiap hari. Dan kawan-kawan kita baca malam ni, alhamdulillah, usaha yang cukup baik yang dibuat oleh pihak surau dan Cik Ibrahim cukup baik, kan, untuk bagi kita ni sentiasa setiap hari, kan, sibuk macam mana pun kita ada masa untuk kita baca Quran, dan baca Quran dan juga kita tadabbur, kita memahami, kan, Al-Quran yang kita baca. Jadi Quran ni kita baca, ada yang dah baca puluh-puluh tahun dah, kan. Baca alhamdulillah khatam banyak kali dah, kan. Cuma kita nak khatam kefahaman, kan. Khatam faham, khatam tafsiran Al-Quran, kan. Jadi pada malam ni sempena saya baca muka surat ni 357, 358 ni, kan, dalam muka surat ni seperti mana yang dibacakan terjemahan tadi tu, banyak antaranya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam. Kalau surah An-Nur ni dia mula pada awal surah tu cerita pasal hukum zina, lepas tu cerita pasal hukum menunduk pandangan, kan. Dan pada muka surat ni juga masih menceritakan, dia lebih banyak, surah An-Nur ni lebih banyak pada sosial, macam mana hubungan kita sesama manusia. Dan dalam muka surat 357 saya nak sentuh malam ni sedikit pada ayat yang ke-58. Dan ayat 58 ni satu ayat hukum, kan, yang disebut dalam ayat ni. Kita boleh buka Quran, ya ayyuhallazina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Allah Subhanahu wa taala sebut, wahai orang beriman, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang yang belum baligh dari kalangan kamu meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu dalam 3 masa. Jadi ni Quran nak cerita kepada kita adab-adab dan juga hukum hakam yang perlu kita laksanakan dalam rumah kita. Semua ada rumah, kan. Quran letakkan satu ketetapan, kan. Allah kata, wahai orang beriman, adalah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum baligh dari kalangan kamu. Itu kita ni hamba tak ada lah, kan. Cuma ada orang-orang yang belum baligh di kalangan kamu, iaitu anak-anak kita yang belum baligh, kan. Kena buat apa? Quran kata sebelum masuk, liyasta'dzinkumul ladzi, kan, hendaklah meminta izin nak masuk bilik mak ayah ni dalam 3 masa, iaitu anak-anak yang belum baligh. Anak-anak yang belum baligh nak masuk bilik kena minta izin, kena ketuk pintu ke, kan. Yang minta izin lah, minta izin tu macam-macam, ada ketuk pintu, kan. Selalu ketuk pintu lah, iaitu Quran kata dalam 3 masa, kan. 3 masa tu waktu bila? Min qabli salatil fajri, sebelum semayang subuh. Maksudnya sebelum waktu subuh tu, waktu dan juga selepas tu wahina tad'una thiyabakum minaz zahirah, dan
ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari. Itu waktu kedua. Dan wa min ba'di salatil isya, dan sesudah sembahyang isya. 3 waktu ni Quran sebut kepada kita. Yang 3 waktu ni anak-anak yang belum balik ni, maksud dia budak-budak. Dia tak boleh masuk terus dalam bilik tu. Dia kena ketuk pintu. Itu kita kena ajak kan? Iaitu sebelum sembahyang subuh, waktu tengah hari duk salin baju tengah panas kan, kira waktu tengah hari minaz zahirah kan? Dan wa min ba'di salatul isya, dan sesudah sembahyang isya. Dan 3 waktu tu saja yang Quran highlightkan. Sebab apa 3 waktu tu? 3 waktu privacy untuk mak ayah lah kan? Jadi anak-anak nak masuk kan, kalau Tok Wan, cucu-cucu lah kan, masuk kena ajak mereka, kena minta izin kan? Kena minta izin. Sebab apa? Salasu auratil lakum kan, Quran sebut 3 waktu itu waktu aurat bagi kamu kan? Laisa alaikum wala alaihim junahun. Kamu dan mereka tidaklah bersalah kemudian daripada 3 masa yang tersebut. Selain pada waktu itu, tak apalah. Tapi Quran sebut 3 waktu itu. Ni untuk anak-anak yang belum baligh. Adapun anak-anak yang sudah baligh diterangkan pada ayat yang seterusnya, iaitu wa idza balaghal atfalu minkumul hulum. Dan apabila kanak-kanak dari kalangan kamu telah baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, sama seperti cara orang-orang yang telah cukup umur. Maksud dia kalau anak tu sekolah menengah ni, kita kata baligh kan, dia kena minta izin. Ni yang ayat sebelum tu, ayat 58 tu, ayat untuk budak-budak yang tak cukup umur lagi, 5 tahun, 3 tahun kan, walaupun mereka boleh berjalan dah kan, boleh buka pintu sendiri dah kan, kena ajak mereka. Ni Quran yang suruh kan, untuk meminta izin daripada tuan punya bilik, Tok Wan ke, ibu ayah ke. Jadi kalau anak-anak yang sudah baligh kan, setiap masa kena minta izin lah kan, setiap masa. Sebab apa disebut sini wa idza balaghal atfalu minkumul hulum kan, bila sampai kanak-kanak itu minkum, daripada kamu, al-hulum tu mimpi. Quran guna mimpi, maksud dia orang yang cukup umur ni dia akan mimpi kan. Quran sebut wa idza balaghal atfalu minkumul hulum, apabila kanak-kanak dia telah baligh. Tapi al-hulum tu maksud dia, dari segi bahasa dia, al-hulum mimpi. Maksud dia telah bermimpi, maka dia cukup umur. Falyasta'dhinu, maka dia kena minta izin. Seperti mana izin sama seperti cara-cara orang yang telah cukup umur yang tersebut dahulu. Okey. Jadi 2 itulah yang insya-Allah saya cuba kita fahamkan pada malam ni. Ketetapan hukum dalam Al-Quran, iaitu adab-adab anak-anak kita di rumah, cucu-cucu kita di rumah ke kan, nak masuk bilik. Quran cerita dalam ayat ke-58 dan 59, iaitu ajaran dia kena minta izin sebelum masuk ke dalam bilik ibu ataupun ayah kan. Bagi anak-anak yang belum baligh, 3 waktu tu kena minta izin, iaitu sebelum subuh, selepas isyak, dan juga waktu tengah hari. Waktu lain tu atas budi bicara lah pada ibu dan ayah. Adapun anak-anak yang telah baligh, dah cukup kan, maka setiap waktu kena minta izin. Yang tu diajar adab-adab anak-anak, bukan boleh main tajah saja masuk dalam bilik mak ayah. Jadi itu yang perlu kita tarbiyah ataupun didik anak-anak kita, cucu-cucu kita, kerana ini adalah tuntutan daripada Al-Quran. Wallahu alam. Sedikit sebanyak kan yang kita boleh sentuh hukum hakam yang terdapat dalam ayat ke-58 dan juga 59 daripada surah An-Nur ni, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kita dapat ni kita dapat amalkan, dan kita dapat sampaikan, dan kita dapat cerita kepada anak-anak cucu-cucu kita kan, jiran-jiran kita yang terdapat bersama pada malam ni. Mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan ini masuklah kita dalam
khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kan, kita belajar Al-Quran ni dan kita ajak sikit apa yang kita faham kepada mereka-mereka yang tidak hadir pada malam ni, insya-Allah. Jadi setakat itu sajalah sedikit perkongsian daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Jazakallah warahmatullahi katsira diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Anwar bin Rosli yang sekali lagi sudi menerima undangan kami untuk menjadi khalifah ataupun guru pada malam ni. Dan seterusnya tadi kita dapat sama-sama mendengar bacaan Al-Quran dari Ustaz dan kita ikut bersama. Dan akhirnya kita juga dapat mendengar sedikit tazkirah secara di mana Ustaz membuat apa tadabbur ayat yang kita baca mengenai hukum dalam kita berhubungan sesama manusia, di mana anak-anak sendiri pun dengan ibu bapa ada waktu aurat dia yang belum balik dan yang dah balik semua ada aurat dia seperti mana Ustaz sebutkan tadi. Yang belum balik ada 3 waktu yang kita perlu jaga dan kita perlu ajar anak kita supaya anak kita tahu. Kalau kita tak ajar dia tak tahu lah. Macam Ustaz kata tadi, sama ada ketuk pintu tu pun salah satu kata, bagi salam pun siapa ada juga. Memang anak-anak kita pun elok kita ajak bagi salam dan sebagainya. Dan seterusnya kalau dah balik lagi lah perlu sentiasa minta izin kalau nak masuk ke bilik ibu bapa ataupun orang dewasa yang lain. Jadi mungkin kita biasa dengar sebelum tu kita bisa juga terbaca, tetapi dengan peringatan yang Ustaz sebutkan dengan panjang lebar tadi, ianya akan meneguhkan lagi supaya kita ada keazaman dan kesungguhan untuk melaksanakannya. Selalu banyak yang kita dengar tapi kita tak buat. Jadi mungkin dengan penegasan yang Ustaz sebutkan lagi tadi, pengulangan yang disebutkan, insya-Allah kita akan cuba melaksanakan. Terutamanya nak ajak anak-anak kita yang kecil, yang belum balik dan juga yang balik supaya beradab seperti mana yang diberikan dalam Al-Quran. Yang Allah sendiri minta, Allah sendiri berfirman, maksud dia itulah arahan untuk kita laksanakan supaya kita menjadikan kita orang Islam yang baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah seterusnya sebelum kita berinteraksi dengan Ustaz, saya rasa eloklah kita kenal Ustaz sedikit, kerana orang kata kalau tak kenal maka tak cinta Ustaz. Jadi untuk memberi motivasi kepada ahli jemaah yang dalam ni untuk berinteraksi dengan Ustaz, eloklah kita kenalkan dulu. Orang kata baru nanti kalau orang tahu apa bidang Ustaz dan sebagainya, kepakaran Ustaz dan sebagainya, baru senang untuk disembangkan ataupun untuk bertanya, insya-Allah. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang Ustaz sebutkan tadi, Ustaz sebelum ni sekolah menengahnya belajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, belajar di sekolah menengah kekuasaan agama di Pulau Tebal. Dan saya sempatlah berada di sekolah itu sebagai penolong kanan takbiran bersama-sama dengan Ustaz. Itu sebablah mudah untuk saya jemput Ustaz bersama pada malam ni. Jadi Ustaz ni saya angkatan dengan apa Ustaz Anwar Hasin, Ustaz Don Daniel, Don Biajid, tu lebih kurang. Tapi kepakaran Ustaz ni dalam bidang tahfiz. Don Daniel kepakaran dia dalam bidang syarahan. Anwar Hasin kepakarannya dalam bacaan Al-Quran. Jadi mereka ni semua pada tahun 2001 saya rasa pun tak silap saya ada 5 orang rekod sekolah buat pada masa tu, semua berbalik piala peringkat kebangsaan. Jadi Ustaz Muhammad Anwar Rosli membawa piala peringkat kebangsaan tahfiz Al-Quran. Jadi itulah cerita dia di peringkat kebangsaan, di peringkat sekolah semasa sekolah menengah. Sekolah rendah saya pun tak pasti Ustaz asal orang mana semua, saya cuba cari tak jumpa.
Dalam Facebook tak nampak benda tu, tak tulis. Ada Facebook tetapi tak dapat baca. Dan saya tahu lah, lepas 3 tahun 5 pergi ke mana saya pun tak pasti, tetapi pengajian ustaz yang di bidang Al-Quran, kemudian ustaz selepas 3 tahun 5 tu saya tak pasti ustaz ke mana, tetapi akhirnya ustaz belajar ke Ma'had Qiraat Azhar Subra Egypt ataupun Mesir. Ustaz belajar di Mesir qiraat Al-Quran lah, bidang Al-Quran. Jadi dengan itu pulang ke negara kita dengan ijazah yang berkenaan, sehingga berjaya diambil untuk berkhidmat dengan MRSM Ulul Albab. Jadi antara ustaz yang awal lah berkhidmat di situ, kerana MRSM Ulul Albab pun saya tak pasti. Buka masa ustaz mula masuk baru sebelum tu MRSM tu biasa saja. Mereka mulakan Ulul Albab sekali dengan ustaz masuk ikut serentak dengan tu. Jadi berapa tahun dah berkhidmat situ, saya pun rasa lama dah. Berapa betul lah, 5 dah. Rasanya ustaz susah nak pindah ni sebab MRSM Ulul Albab ni tak banyak. Yang ada kalau nak pindah nak kena pergi jauh. Jadi wallahu a'lam. Nanti ustaz cerita. Jadi yang lain-lain saya taklah pasti di mana ustaz tinggal. Tapi eloklah saya nak minta ustaz buat takruf sikit. Dari sekolah rendahnya, lepas tu selepas SPM tu tadi pergi mana pula sampailah pergi belajar ke Mesir tu, dan seterusnya balik berkhidmat. Sekarang ni duduk di mana, anak berapa orang ke. Kerana kalau ustaz cerita di mana ustaz sekolah rendah dulu, di mana kampung ustaz, mungkin ada di dalam ni, ahli jemaah ni mungkin ada satu kampung yang kenal ustaz. Jadi ni akan memberikan semangat untuk hidup sembang. Jadi dengan ini saya jemput ustaz untuk sedikit takruf. Silakan ustaz. Baik, terima kasih cikgu. InsyaAllah cikgu saya tahu kita dah skor dah tu. Sekarang ni saya tinggal di Padang Serai. Padang Serai, Kedah, Darul Aman. Asal orang Kampung Selamat, Tasik Lubuk. Sepadan lah, Kampung Selamat ni hujung Pulau Pinang, Padang Serai hujung Kedah. Dia negeri yang berbeza, tapi sebelah-sebelah lah. Jadi bertugas di MRSM Kepala Batah. Saya bertugas daripada tahun 2012 dan ni 2022, 10 tahun lah. Ulul Albab di Kepala Batah 2011. 2011 tu saya baru posting, tapi first posting di Besut, MRSM Ulul Albab Kota Putra Besut, Terengganu, dan dah duduk setahun setengah di Besut Terengganu. Lepas tu minta tukar balik ke Kepala Batah, dan duduk di Kepala Batah, duduk jadi warden lah selama berapa tahun lah, 5 tahun, 6 tahun. 2018 baru pindah main duduk Padang Serai ni lah. Dan di warden pun mencontohi dulu zaman Cikgu Rahim jadi warden tu, kita ambil inspirasi kan. Jadi warden waktu kita duduk di asrama dulu kan. Jadi sekolah rendah dulu di sekolah Kampung Selamat, lepas tu sambung di SMK Negeri Tebal. SMK Negeri Tebal sambung di Ma'had Tahfiz Al-Quran Pulau Pinang. Dan ni jadi kitab lah zaman kami tu, MTQ Pulau Pinang. Tapi lah ni dah jadi Kolej Islam Teknologi Antarabangsa. Zaman kami zaman peralihan. Saya kira bawah Ustaz Don lah. Kira Ustaz Don di Negeri Tebal sambung Ma'had Tahfiz. Saya kira bawah dia setahun. Dia tahun 3, saya tahun. Dan juga sambung Mesir pun dia senior setahun lah. Di Negeri Tebal Ma'had Tahfiz, dan juga di Mesir. Ma'had Tahfiz 3 tahun, Mesir 3 tahun. Alam, dan sekarang tugas di Mesir dan juga imam di Masjid Kampung Selamat. Masjid Kampung Selamat. Dan baru ni ada 2 tahun lepas sekali dengan Ustaz Azhar, scholarship Barabah tu, anak buah Cikgu Rahim, sekali jadi jurulatih untuk hafazan negeri Pulau Pinang. Ada pelajar MRSM sekali dengan Ustaz Azhar. Jadi Allah alam lah sedikit sebanyak. Ustaz nampak gambar tu 3 orang, anak 3 orang dah ada berapa orang?
Anak 5 orang. Dah 5 orang dah. Dalam gambar tu saya rasa ada 3 yang gambar saya share tu. Dan 5 alhamdulillah. Jadi itulah sedikit perkongsian Ustaz mengenai latar belakang Ustaz. Jadi mungkin tuan-tuan yang ada juga yang bersama di sana mungkin kenal dan sebagainya, mungkin nak berinteraksi dengan Ustaz insya-Allah. Jadi seperti mana yang saya beri ketahui tadi, kepakaran Ustaz adalah dalam bidang Al-Quran khususnya qiraat dan juga tahfiz Al-Quran. Sebelum tu nak tanya di apa, oleh kerana MRCM ni selalu orang memang kata macam tu lah. MRCM ni adalah pelajar-pelajar yang terpilih, selected pelajar yang bijak-bijak, yang pandai-pandai. Macam mana mereka dalam mentafsir Al-Quran ni Ustaz? Berjayakah mereka selesaikan tafsir Al-Quran ketika di MRCM sebelum mereka keluar? Jadi macam mana Ustaz? Dan macam mana, apa yang target yang diletakkan oleh MRCM? Mereka sekurang-kurangnya kena sampai ke mana? Silakan Ustaz. Terima kasih dulu. Jadi di MRSM alhamdulillah setakat ni kita ketetapan yang dibuat kalau ikut modul asal tu 3 tahun 30 juzuk. Tapi setakat ni ramai yang khatam 3 4, 3 5, yang 2 tahun pada yang laju itu bahagian masing-masing. Ada yang 2 tahun dia khatam kan, yang 4 tahun, 5 tahun. Tapi kita punya KPI kita 60% daripada pelajar yang masuk adalah pelajar tu berjaya khatam 30 juzuk yang ditetapkan oleh pihak MARA. Memandangkan ni dah banyak pilihan dah kan. Ada SMKA, Ulul Albab, ada MRSM, Ulul Albab. MRSM Ulul Albab pun ada berapa dah ni. Di utara ada Kepala Batah, lepas tu baru buka di Bagan Datuk, 2 Sungai Besar Selangor, Kemencih Negeri 9, Kota Putra dan juga Sempurna. Kan ada 7 MSM Ulul Albab ni. Jadi dah semakin banyak kan. Dan juga SMKA Ulul Albab pun banyak. Jadi semua mencari pelajar-pelajar yang sama dan dia main banyak ni. Kadang-kadang ada yang masuk tu sebab misalnya dia panggil lambat sikit daripada SMKA, maka kadang-kadang main kat MRSM ni kita terpaksa polis balik kan dari segi bacaan. Sebab apa, kalau nak masuk pengapan ni dia kena baca boleh, tapi sebab dia kena penuhkan kuota kan, dia adalah yang kita kena buat kelas intervention untuk Quran kan. Nanti kalau jenis-jenis tu dia punya sasaran minimum dia 10 juzuk sekurang-kurangnya 5 tahun di MRSM, syarat graduasi kan, syarat graduasi. Tapi setakat ni alhamdulillah setiap tahun daripada tahun 2015 lebih daripada 60% lah yang khatam setiap batch. Cuma saya suka kongsi apa beza Ulul Albab MRSM dengan Ulul Albab SMKA. Cuma di MRSM ni ramai yang mungkin ibu ayah dia nampak sama. Tapi sebenarnya di MRSM, Ulul Albab MRSM ni dia program. Dia belajar macam biasa juga, cuma dia program. Sijil dia hanya sijil dalam mana sijil tahfiz MARA. Dia tidak ada subjek-subjek tambahan, cuma ada tambahan pun subjek bahasa Arab dalam SPM kan. Dia macam MSM biasa, ambil 9 subjek tambah bahasa Arab 10. Bahasa Arab pun tak semua pelajar akan ambil bermula tahun depan. Dia dah cut dah. Jadi dia sama macam MSM biasa, cuma dia ada masa untuk mengapai Quran. Adapun di SMKA dia ada 13 subjek dalam SPM. 13 subjek, yang subjek tu hafazan Quran dimasukkan juga dalam sijil SPM dia. Hafazan, kemahiran Al-Quran, dia ada subjek-subjek khusus untuk Quran. Sebab dia kurikulum tahfiz. Jadi di SMKA dia dapat sijil tahfiz tu sijil yang daripada lembaga peperiksaan yang di bawah Darul Quran. Sijil tahfiz yang di bawah lembaga peperiksaan yang diiktiraf oleh Darul Quran. Kalau MRSM ni sijil tahfiz daripada MARA, peringkat dalaman je lah. Tu dari segi beza dia lah. Beza program Ulul Albab MRSM dan kurikulum Ulul Albab di SMKA. Kadang-kadang ada mak ayah dia masuk MRSM, dia ingat macam belajar macam mana di SMKA, tetapi dia macam MRSM biasa saja. Dia cuma ada kurikulum, dia ada program hafazan Al-Quran. InsyaAllah, yang tu je perbezaannya.
Dari segi SPM lah nanti, package subjek SPM. Wallahualam. Tuan-tuan, tu penerangan Ustaz mengenai SM ulul albab MRSM berbanding dengan ulul albab SMKA yang dilaksanakan. Ada sedikit perbezaan dia, di mana di MRSM dia merupakan program. Kalau di SMK dia merupakan sijil, dia ada peperiksaan dia untuk sijil peperiksaan yang diiktiraf ataupun yang disahkan oleh pihak JAKIM lah kot Ustaz, no? Bawah JAKIM kan? Ya, si Tafiq JAKIM. JAKIM akan berikan. Tapi yang MRSM yang sijil yang disediakan oleh MRSM sendiri. Saya rasa pun tak tahulah jumlah guru dia. Kalau di SMKA setiap 15 orang ke seorang guru atau 10 orang ada seorang guru tapis tambahan daripada yang akademik biasa. Dekat MRSM macam mana dari segi guru, macam tu juga ke? Asalnya planning MRSM macam tu jugalah, 1 risbah 10, tapi disebabkan bajet tak ada, dia 1 nisbah 10, tapi kita buat 2 sesi tasmik. Maksudnya 800 orang budak, ada 40 orang guru tasmik, tapi 40 tu setiap guru akan pegang 2 kumpulan lah. Sesi yang berbeza, sesi tasmik pagi dengan sesi tasmik tengah hari sikit. Serupa macam 20 orang lah seorang, sebab dua kali. Seorang 20, tapi 2 sesi. 1 nisbah 20. Okay, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ni saya nak serah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang nak berinteraksi dengan Ustaz. Silakan. Mungkin Haji Yaakob dulu kot malam ni. Haji Yaakob silakan. Daripada Taman Jayawijaya sendiri. Ya, terima kasih Ustaz Rahim. Jadi yang telah membuat saya terang kepada kita ayat-ayat yang dibaca oleh Ustaz tadi. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ayat-ayat yang Ustaz baca tadi, ayat yang 58 dan 59, terdapat puasa yang mengenai adab dalam rumah. Jadi dalam adat tersebut telah dikirkan tentang anak-anak yang balik dan yang belum balik lagi lah. Jadi yang masalahnya sekarang, yang balik itu mungkin kita senang sikit nak didik mereka untuk mengajar daripada tentang masalah yang dalam adat dalam rumah tu. Jadi masalah yang sekarang ni, yang belum balik, bagaimanakah kita boleh membuat dengan cara yang baik pada mereka untuk kita mengajar tentang hukum yang tadi itu. Sekarang jatuh saya Ustaz. Saya nak jawab malah dalam ni ramai orang berpengalaman. Jawab sekadar yang saya mampu lah tu. Maksudnya yang belum balik tu, kita tarbiyah mungkin kali pertama, kali kedua. Maksudnya jadikan ia sebagai kebiasaan, habit dia. Tapi bila kali pertama, kali kedua, biasalah budak-budak kan, belum balik kan. Kita nak tegur. Jadi bila mana dah biasakan dia, kan, insya-Allah dia akan biasa kan. Maksudnya satu istilah kata apa? Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kan? Jadi maksudnya anak-anak yang belum balik ni, anak kecil ni, dia kena berkali-kali diperingatkan untuk dia jadi satu habit, jadi satu amalan kan. Jadi itu kita kata tarbiyah pendidikan. Jadi perlukan kesabaran daripada ibu dan ayah lah, insya-Allah. Mungkin ada orang lain nak jawab. Dipersilakan. Tuan Yaakob sendiri jawab lagi bagus ni. Saya kongsi pengalaman. Tuan Rahim. Sejarah boleh. Ustaz Hairul. Oh, ada ustaz ni. Okay, siapa-siapa boleh share buku ada pengalaman boleh.
Ada Haji Yaakob. Ustaz tanya ni minta aku jawab. Saya pas balik. Okey, apa seterusnya minta pandangan Puan Zabiah pula, silakan. Puan Zabiah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Ini kesinambungan daripada pertanyaan Tuan Haji Yaakob. Yang tu kita tahu kata yang budak-budak yang belum balik tu ada nak kena kita tarbiyah apa semua. Macam mana pula yang ada setengah-setengah ibu bapa kadang-kadang datuk nenek ke yang duduk tidur sekali dalam bilik. Kira cucu tu tak nak pergi tempat lain. Dia nak duduk juga, tidur sekali juga dalam tu. Macam mana pandangan Ustaz pula? Yang kita kata tadi 3 waktu yang nak masuk, tapi sekarang dia duduk sekali dalam tu. Walaupun orang kata waktu tidur, waktu malam pun dia nak duduk sekali juga. Terima kasih Ustaz. Kena buka kitab. Tapi yang tuan tak budi bicara Tok Wan mak ayah tu lah kan. Waktu kecil kan. Tak budi bicara mak ayah lah. Kalau dia bisa tidur sekali kan. Kita bukan tak boleh kata, tak kata haram lah kan. Dia taklah sampai tahap tu. Tuan tak budi bicara mak ayah. Tapi anak dia perlu diajar lah. Waktu kecil-kecil mungkin tidur dengan kita sekali tak ada masalah kan. Tapi dia kena ajar kan. Islam pun ajar untuk pisahkan tempat tidur kan, selepas dia berumur berapa tahun saya pun tak ingat lah kan. Mungkin ada yang boleh ada ilmu ni boleh tambah apa yang saya cakap ni lah. Jadi tu atas budi bicara daripada Tok Wan kalau cucu kan. Ya. 2 tahun Ustaz. 2 tahun yang kena pisahkan ya. 2 tahun tu pisahkan pisahkan tempat tidur. 2 tahun tu pisah menyusu. Yang pisah tempat tidur tu dia besar sikit kan 2 tahun. Apa mengenai perkara tu tadi, kalau lah sekiranya anak-anak tu memang tidur di bilik Tok Wan ke bersama dengan Tok Wan dengan apa tu dia, maksud dia tu pun juga bilik dia. Jadi cerita dia tadi, kalau dia duduk bilik berasingan nak masuk bilik Tok Wan ataupun bilik mak ayah, kalau dia sendiri duduk situ tu pun bilik dia. Jadi itu beza dia, ada perbezaan lah bagi pada pandangan saya. Sebab kalau tu merupakan tempat bilik dia, jadi bilik dia pun samalah, dia privacy untuk diri dia dan sebagainya. Jadi semasa di bilik yang berkenaan, sama ada di waktu-waktu tersebut atau di waktu lainnya, jadi sebagai orang dewasa dari segi aurat yang perlu dijaga. Jadi orang dewasa yang belajar ada ilmu, insya-Allah dia akan jagalah dengan daripada cucu-cucu dia dan sebagainya, ataupun anak-anak dan sebagainya, dia perlu ajar macam Ustaz sebutkan tadi, dan juga menjaganya dalam waktu-waktu yang tertentu. Dan ada waktunya cucu ataupun anak tersebut keluar daripada bilik berkenaan. Jadi kalau dia nak bersalin pakaian atau apa-apa dan sebagainya, insya-Allah pada waktu-waktu berkenaan, bukan sentiasa ada di dalam bilik bersama. Itu pun sendiri tak duduk dalam bilik setiap masa, dia akan keluar juga. Jadi dari kes-kes yang tertentu macam tu. Kita faham ada setengah-setengah rumah tu pun tak banyak bilik dan sebagainya. Jadi ada orang yang rumah yang tak ada bilik langsung duduk secara buka kepada ibu bapa orang dewasa yang perlu mendidik anak-anak yang belum dewasa, yang belum balik dan bagaimana adab tu semua, ibu bapa kena cari ilmu dan juga mengajarkannya, dan kena tahu masa yang sesuai untuk dia menjaga aurat dia. Saya rasa itu sedikit lah saya rasa yang saya nak kongsikan ataupun saya nak cuba bagi idea
Macam mana Ustaz? Betul tak betul? Betul, insyaAllah. Macam pengalaman aja Tuan Haji Rahim. Memang kehidupan dia macam tu. Bukan semua orang ada rumah sampai 4 bilik. Kan? Betul. Ni dia rumah dia tu berapa banyak lah tu 4 bilik tu tiap bilik pun penuh apa. Ada yang tinggal di ruang apa tamu dan sebagainya, yang malam tidur di luar dan sebagainya. Jadi wallahu alam. Jadi sebagai orang dewasa ni kita kena mengajarkan anak-anak kecil tersebut dan juga anak-anak kita supaya tahu adab-adab yang berkenaan. Lepas tu kalau kita tahu ibu bapa ataupun orang dewasa kita masuk ke bilik pada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu tu kalau mereka ada di luar, jadi kalau mereka nak masuk ke dalam bilik, ada dia macam tu, mereka ketuk lah, bagi salam lah, kita pun tahu bilik kita boleh kunci, kalau kita masuk kita kunci, jadi pada masa tu dia nak masuk, dia nak buka tak boleh, dia ketuk. Jadi elok lah kalau kunci rosak, kita repair lah kunci lah. Kalau kita tak repair kunci dia, orang boleh masuk. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okey. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Apa seterusnya? Mungkin Pak Hajar Nolilawati boleh berkongsi idea ataupun nak bertanya kepada Ustaz. Silakan Pak Hajar Nolilawati. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz nak tanya satu perkara, tapi ini berkaitan dengan anak angkat Ustaz. Dia anak angkat ni dia tak tahu yang dia anak angkat sehingga dia berumur 12 tahun macam tu lebih kurang lah. Jadi dibela dari kecil lah kan. Maknanya dalam tempoh itu mestilah sudah ada berlaku masuk bilik dan sebagainya kan. Dan dia anak angkat yang bukan pun status ibu anak susuan. Jadi kan Ustaz, maknanya dia ni betul-betul orang asing lah kan. Maksudnya dia kena jaga aurat sepanjang hidup dia bersama dengan ibu bapanya macam tu kan. Wallahualam. Minta pandangan Ustaz. Jadi hukum anak angkat ni kan, dia bukan mahram lah kan. Bukan mahram kita, maksud dia dia macam orang asing dalam, walaupun kita dah jaga dia dah rapat dengan kita, tetapi dari segi hukumnya dia bukan mahram kita. Maka kalau anak angkat tu perempuan kan, aurat dia macam mana dengan ayah dia tu jadi macam bukan jadi macam orang asing lah, bukan mahram kan. Salam pun tak boleh kan. Aurat pun kena jaga macam mana perempuan yang lain yang bukan mahram kan. Itu walaupun dia sangat sayang semua anak angkat, jaga pada kecil apa semua, tetap tidak menghalalkan status dia sebagai bukan mahram kan. Maksud dia boleh kahwin kalau ayah dengan anak angkat perempuan tu, sampai macam tu lah. Beza dengan anak susuan. Kalau jadi orang nak ambil anak angkat dia ambil pada kecil dan dia susukan, jadilah dia boleh jadi macam anak kandung kan. Itu caralah Islam bagi satu penyelesaian. Dan tak ada anak, kita boleh ambil anak jadikan anak susuan. Anak susuan, maka jadilah seperti anak kandung. Aurat pun macam anak kandung lah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Mungkin saya pun nak kongsikan mungkin, ataupun nak kongsi idea juga mengenai anak angkat ni. Seperti mana yang Ustaz sebutkan, memang saya rasa itu adalah yang ditetapkan dalam Islam dari segi anak angkat, status dia. Kalau antara anak dengan ayah tu berlainan jantina, memang status dia
kena seperti macam orang asing. Jadi dalam hal ni sepatutnya sebagai ibu bapa yang nak mengambil anak angkat, kita kena faham itu, kita semua kena faham dulu status tu apa akan terjadi yang akan datang. Jadi walau bagaimanapun kita nampak macam susah lah, kalau macam itu susah macam mana buat apa ambil anak angkat. Tapi sebenarnya ramai yang berjaya ambil anak angkat walaupun bukan mahram, tetapi dia boleh ambil anak angkat dan boleh menjadikan dia satu hubungan bakti ataupun satu membantu orang yang ke dalam kesusahan. Biasanya ibu bapa yang mampulah yang mengambil anak-anak angkat ni. Anak-anak angkat ni pada keluarga yang kurang mampu. Jadi ambil anak angkat. Jadi kalau ibu bapa tu faham, dia akan didik anak tu semua. Dia patutnya dia cerita dia kecil lagi. Dia dah ajak dah. Dia cerita macam ni supaya anak dia tu jelas mengenai kedudukan sebagai serta anak angkat, apa yang boleh, apa tak boleh, macam mana. Jadi ini adalah hukum agama kita. Jadi kalau dia faham itu, dia sebagai orang Islam dan anak tu membesar sebagai orang Islam yang baik dan dia faham status anak dan angkat macam mana dan betapa ibu bapa angkat dia menjaga dia, mendidik dia dengan baik, memberi asuhan yang baik, menjadikan seorang yang berjaya, menjadi seorang yang menjadi seorang yang bertakwa. InsyaAllah dengan memberikan semua keperluan hidup dia dijaga oleh bapa dan angkat ayah, dengan ilmu semua diberikan, InsyaAllah dia akan membesar dalam satu keluarga yang baik dan dia akan jaga semua dan dia akan hormati ibu bapa dia dan dia juga akan faham, akan berbakti balik kepada ibu bapa dia. Jadi ibu bapa tu kasih sayang sebagai anak angkat tu akan dapat kasih sayang. Walaupun mungkinlah ibu bapa tu tak ada anak, itulah satu-satunya anak angkat. Tapi anak angkat tu nanti kalau dia berjaya mendidik anak tu, memahamkan anak dia tu dengan status hubungan mereka, anak tu pun tahu ayah angkat, mak angkat dia benar dengan penuh kasih sayang dan menjaga tu semua perkara-perkara tersebut. InsyaAllah anak tu walaupun anak angkat sampai besar, dia akan ingat bakti yang diberikan oleh ibu dan ayah dia dan dia akan balik berbakti kepada ibu dan ayah angkat dia, insyaAllah. Kita tambahan lagi kalau dia status dia tak ada ibu bapa dia sendiri, tak ada dah. Jadi ibu ayah angkat itulah orang yang paling rujukan dia ataupun paling dia curahkan kasih sayang dalam had-had yang ditetapkan. Mungkin kita sebutkan tadi status dia bukan mahram, jadi had-had tu banyak hubungan lain, kasih sayang yang lain boleh dicurahkan yang akan menjadikan keluarga tersebut satu keluarga yang bahagia, insyaAllah. Jadi saya rasa itu sedikit pandangan saya. Saya pun tak ada merujukan buku ataupun kitab mana. Wallahu a'lam. Macam mana Ustaz? Betul juga. Cuma dia kena jaga tu lah. Macam juga tadi. Dia tak ada masalah. Cuma dia nak ambil anak angkat. Tentu anak angkat tu dah lebih pada 2 tahun dah. Kan? Dia ambil kecil tapi ambil 3 tahun. Kan? Dia tetap dikira satu. Tambah-tambah kalau dia ambil anak yatim. Kan? Ambil anak yatim sebagai anak angkat. Dia pelihara. Dapat yang Nabi kata, Nabi dan penjaga anak yatim ni kira rapat kan. Jadi dapat fadilat tu. Tapi dia juga kena faham hukum dan dia nak ambil fadilat tu dan juga dia nak jaga hukum. Bila mana anak tu dah besar, dia kena ceritalah batas-batas dan dia tak boleh buat macam ni. Cerita biar faham. Jadi kalau anak tu dia faham, insya-Allah dia tak akan ada rasa hati kan. Sebab apa? Kita masih terikat dengan agama. Kita masih ada hukum hakam yang tertakluk bila mana kita memang kita nak sayang pada dia, tapi kita masih lagi ada batas-batas dia lah. Dan insya-Allah dia dapat fadilat tu lah, tambah-tambah dia ambil anak yatim kan. Tak ada masalah kan, insya-Allah. Cuma dia kena jelaskan batas-batas pergaulan, batas-batas aurat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Rasanya sekarang ni dah pukul 9.50 dah. Lebih dah 10 minit. 10.50 bukan 9.50.
10.50 dan lebih daripada 10 minit dah. Jadi rasa cukuplah interaksi kita pada malam ni. Mungkin ada rezeki kita akan jumpa lagi Ustaz pada siri yang lain insya-Allah. Jadi untuk makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan pula, untuk malam esok pula kita punya tetamu adalah Al-Fadil Muhammad Hazli bin Johari. Ni Ustaz Muhammad Anwar Rusli kenal ni. Muhammad Senior saya. Sama dengan Don. Bukan sama dengan Don, sama dengan Dia atas tahun. sama Ali Rajai. Mungkin geng. Sama dengan apa? Kita punya chef cikgu apa? Ismail. Ni kumpulan depa dengan Zul Azhari. InsyaAllah dia akan bersama kita pada malam esok menjadi tetamu kita dan juga akan membaca Al-Quran dan juga memberikan tazkirah kepada kita pada malam esok insyaAllah. Jadi sebagai penutup pada program kita pada malam ni, saya serahkan balik kepada Ustaz untuk kita tutup dengan bacaan doa di mana dalam setiap program pengajian insyaAllah sama ada di sekolah, di MRCM ataupun di apa surau, di masjid, insyaAllah akan kita tutup dengan doa sebagai penutup ya. Jadi nak minta Ustaz bacakan doa untuk kami aminkan supaya kita semua boleh kesejahteraan, kesihatan yang baik dan juga beroleh kejayaan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan wa la taj'al hujjatan 'alaina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil washrah sudurana bil Qur'anil 'azim wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, selesai dah program kita pada malam ni, siri yang ke-178 insyaAllah bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Anwar bin Rusli. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus istiqamah mengikuti program kita sehingga ke siri 178 pada malam ni. Jadi insyaAllah sehingga kita jumpa lagi pada malam esok. Jadi untuk semangat kita dengan program bacaan Quran ni, marilah sama-sama sekali lagi, tadi Ustaz dah bacakan doa khatam Quran. Sekali lagi kita baca dengan bersemangat, dengan bernasyid seperti biasa sebagai penutup pada program bacaan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi malam esok. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.